Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanillah binti Muhammad Hatta, memegang nombor matrik 287772. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bandar yang saya bina. Nama bandar ini ialah Riqueza City. Perkataan Riqueza diambil daripada bahasa Sepanyol yang bermaksud kekayaan. Saya memilih nama Riqueza City sebagai nama bandar ini kerana terdapat banyak sumber semula jadi yang boleh memberi keuntungan kepada bandar ini. Seterusnya, keuntungan tersebut dapat dinikmati oleh penduduk. Saya telah menggunakan model guna tanah multiple nuclear model. Saya memilih model guna tanah ini kerana model guna tanah ini telah menyusun secara strategik dan terperinci kawasan-kawasan dalam sesebuah bandar. Antara sumber semula jadi yang terdapat dalam Riqueza City ini ialah hasil galian seperti biji timah dan emas. Terdapat juga sumber semula jadi yang lain seperti kayu balak. Pokok kayu balak yang ditebang akan dihantar ke kilang pembuatan perabot di kawasan pembuatan ringan, iaitu di sini. Sini adalah kawasan pembuatan ringan. Seterusnya, ekonomi utama bandar ini ialah berasaskan perindustrian, iaitu hasil daripada galian, iaitu emas dan biji timah. Ini adalah kawasan perindustrian berat. So, emas dan biji timah yang telah dilombong akan dihantar ke kilang kawasan industri berat untuk diproses. Kemudian, ianya akan dihantar ke kawasan pemprosesan ringan di sini, iaitu dihantar ke kilang besi untuk dijadikan alatan-alatan. Seterusnya ini adalah mercu tanda bagi bandar Riqueza City, iaitu Crystal Tower. Crystal Tower ini didirikan sebagai lambang bagi sumber semula jadi utama, iaitu emas dan biji timah. Antara bandar yang berkait dengan bandar Riqueza City ini ialah Chicago Portage. Chicago Portage tu terletak di Chicago, adalah antara salah satu bandar yang juga menggunakan model multiple nuclear model dalam penyusunan kawasan bandarnya. Selain itu, daerah perniagaan pusat atau Central Business District yang juga disebut sebagai CBD yang terawal muncul di Chicago. Ianya bertempat di sekitar industri pengangkutan dan laluan air. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembahagian kawasan Riqueza City. Jadi seperti yang kita lihat, kawasan pertama ialah daerah perniagaan pusat, iaitu CBD. Ini adalah kawasan perniagaan pusat yang terdiri daripada bangunan yang tinggi-tinggi dan mostly terdiri daripada pejabat lah. Seterusnya adalah zon pertukaran ataupun kawasan pemprosesan ringan. Kawasan pemprosesan ringan terletak di sini. Seterusnya, kawasan perumahan golongan bawahan. Ada 3 kawasan, iaitu yang ini kawasan pertama. Seterusnya, yang ini kawasan kedua. Seterusnya, yang ini kawasan ketiga. Seterusnya, kawasan perumahan golongan pertengahan, iaitu di sini. Perumahan di kawasan golongan pertengahan tidak teratur, tetapi mereka mempunyai tanah sendirilah dan perumahan jarak-jarak. Seterusnya adalah kawasan perumahan golongan atasan, iaitu di sini. Seperti kita lihat, golongan atasan mempunyai rumah yang besar dan ada kondominium, ada rumah bertingkat yang mewah lah. Seterusnya adalah kawasan perindustrian berat. Di sini adalah kawasan perindustrian berat yang terdiri daripada kilang-kilang memproses bahan-bahan galian. Selain itu, kawasan perniagaan bagi kawasan perumahan kelas pertengahan dan atasan, iaitu di sini.
Kawasan ni menyediakan pelbagai perkhidmatan lah, seperti hospital, hotel, airport, balai bomba, bank dan mall. Seterusnya, kawasan perumahan luar bandar. Kawasan perumahan luar bandar terletak jauh lah daripada pusat tumpuan bandar, iaitu kat sini. Kat sini adalah kawasan perumahan luar bandar. Seterusnya yang terakhir ialah kawasan perniagaan luar bandar. So, kawasan perniagaan luar bandar ni akan menyediakan pelbagai kemudahan untuk masyarakat yang tinggal di luar bandar. Saya akan menerangkan kualiti kehidupan penduduk Riqueza City. So, kualiti kehidupan penduduk Riqueza City dapat dipastikan dengan adanya kelengkapan infrastruktur seperti balai polis, lapangan terbang dan hospital. Selain itu, penduduk luar bandar juga dapat memenuhi keperluan mereka dengan mudah dengan kewujudan kawasan perniagaan luar bandar. Kesannya setiap penduduk dapat memenuhi keperluan mereka tanpa mengira status kehidupan. Kualiti kehidupan penduduk juga dapat dijamin dengan kewujudan banyak peluang pekerjaan melalui sektor perindustrian. Kilang-kilang seperti kilang pembuatan pakaian, makanan, kilang membuat peralatan besi akan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Oleh itu, penduduk akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui gaji yang diperolehi sekaligus meningkatkan tahap kualiti hidup mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih.